Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Masri selaku penganjur pada pagi ini, Ustaz-Ustaz, Tuan Guru, Ustazah-Ustazah yang ada, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini walaupun agak terlewat tetapi kita direzekikan untuk bertemu. Sebab saya pun sesat juga jalan. Tuan-tuan pun sesat? Sesat ke? Maknanya insya-Allah ada ganjaran. Mungkin ada yang kata, buat apa nak datang seminar untuk nak dengar mati ni, kan? Kita nak hidup bukan nak mati, kan? Tuan-tuan, saya terfikir, kalaulah ada orang yang sanggup keluarkan duit untuk beli ataupun untuk beli tiket, kan? Untuk beli tiket tengok cerita hantu. Cerita hantu ni seram. Lepas tengok cerita hantu, dia nak pergi bilik air pun dia takut. Nak kena ada orang teman, kan? Lepas tu habis cerita hantu, dia beli tiket lagi tengok wayang, cerita sedih, semata-mata keluar duit untuk menangis, kan? Untuk jadi sedih. Kenapa tidak kita keluarkan sedikit duit untuk kita mengetahui tentang satu makhluk yang Allah Ta'ala cipta, yang mana kita semua akan menuju kepada dia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui di antara kita ni yang mana yang paling baik amalan dia. Jadi paling tidaklah kita kena tahu tentang pengurusan jenazah. Tambahan pula, sekarang ni benda ni dipanggil, ataupun pengurusan jenazah ni bukan semua orang reti, bukan semua orang tahu, dan bukan semua orang berpengalaman. Dia fardu kifayah. Maknanya kalau tak ada orang buat, kita akan berdosa. Seluruh umat akan berdosa. Saya baru balik daripada Perlis kerana kita ada seminar legasi sunnah, kan? Saya sampai di Alostar, lapangan terbang Alostar. Lepas tu saya naik kereta, pegawai Jabatan Mufti ambil lah, naik kereta bawa ke Kanga. Sebelum tu kami berhenti salat Zuhur di satu masjid. Jadi dekat masjid tu, di Kedah, dia gantung satu banner. Banner tu dia letakkan harga untuk pengurusan jenazah. Mandi dan meruah ada berapa dia punya bayaran, salat berapa dia punya bayaran, talqin berapa dia punya bayaran, tapi bayaran yang dia bagi tu mahal juga. Korek liang berapa bayaran dia, sehingga semua sekali bayaran yang perlu dibayar oleh keluarga yang nak ahli jenazah dia, ahli keluarga dia yang dah jadi mayat tu, perlu dibayar. Kalau masuk khairat kematian, masuk sistem takaful ijtimai, sistem takaful, bayar bulan-bulan, dia akan dapat ada dalam, kena bayar dalam 1,200 tak silap. Kalau bukan ahli 1,400. Jadi saya duk fikir, kalau solat pun kena bagi duit, kan? Korek liang tu tak apalah, kerana korek liang ni dia melibatkan tenaga yang banyak, kan? Tapi kalau solat 4 kali takbir pun kena bagi duit. Jadi saya rasa benda ni dah jadi bisnes. Dia dah jadi bisnes. Jadi kita kena tahu benda-benda ni supaya kita buat
Bila ada kematian di kampung kita, kita mula buat. Tak perlu bayar-bayar ni, melainkan yang darurat saja. Makna kalau macam korek liang perlu tenaga, ada orang kena bayar, kita bagilah. Tapi kalau setakat salat nak kena bayar, pelik juga kan. Dia jadi bisnes. Si ada nama syarikat lagi, ada nombor GST. Maknanya hebatlah syarikat dia. 100,000 lebih dia punya belanja, pendapatan tahunan dia. Jadi benda ni satu perkara yang bagi saya lah mengaibkan, kerana benda ni fardu kifayah yang kita kena buat. Kalau tak ni orang kata hidup susah, mati pun susah kan. Hidup berhutang, mati kena bayar juga. Baik. Yang pertama sekali kita tengok kata kerja kita. Setiap makhluk mati. Ini adalah satu ketentuan Allah, sunnatullah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu yang berada di atas muka bumi ini akan mati, akan binasa. Yang akan kekal ialah wajah Tuhanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut juga, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mati wahai Muhammad, kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Nabi setinggi-tinggi darjat makhluk pun afdalul khalq, walaupun benda tu ada khilaf sikit di kalangan ulama ahli sunnah, tapi Nabi, majoriti ulama kata Nabi sebaik-baik makhluk dan dia juga mati, dan orang lain juga mati. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya maut itu masanya tidak akan diubah. Sebab tu dalam hadis yang kita baca dulu, dalam hadis 40, seminar hadis 40, kita ada baca hadis yang mana Nabi SAW sebut, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma thumma yakunu mithla dhalika 'alaqatan thumma yakunu mithla dhalika mudghatan thumma yakunu mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi ila akhiril hadis, kan. Setiap seorang daripada kamu ni, makhluk, kejadian dia akan dicipta dalam perut ibu dia selama 40 hari. Selama 40 hari tu akan jadi alaqah, akan jadi mudghah. Alaqah maksud dia akan tergantung di dinding rahim. Kemudian jadi mudghah, akan timbul bentuk seperti gigi yang akan menjadi tulang belakang. Kemudian Allah Ta'ala akan hantar malaikat yang mana akan ditiupkan ruh 40 hari selepas daripada janin melekat di dinding rahim. Walaupun ulama dulu kata 4 bulan, tapi sebenarnya 40 hari, bukan 4 bulan. Ini saya dah hurai dah dulu dalam seminar hadis 40 dulu. Baik. Kemudian dihantar malaikat, dan malaikat akan tiupkan roh, dan malaikat disuruh untuk tulis 4 perkara. Yang pertama untuk menulis rezeki dia, yang kedua untuk menulis ajal dia. Untuk menulis ajal dia, yang mana ajal ini adalah satu benda yang tetap, yang tidak berubah. Bila ajal datang, tak boleh nak kata tunggu kejap. Semua akan mati pada tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup dalam dunia ni merupakan ujian. Macam mana kita ni masuk dewan periksa. Masing-masing jawab soalan periksa. Cuma periksa dalam dunia kita tahu dia bila berakhir dia. Masuk dewan periksa 2 jam setengah. Lagi setengah jam, kata ketua periksa kan. Kita pun kelang kabut. Tapi periksa dalam dunia ni kita tak tahu bila akan berakhir. Setiap orang ada masa dia. Setiap orang ada masa dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapati kamu, walaupun kamu dalam bangunan yang kukuh, dalam bangunan yang tegak, mati tetap akan datang. Baik.
Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat itu ada tempoh masanya. Apabila datang tempoh masanya, mereka tidak akan dapat melambatkan walaupun satu detik, walaupun satu waktu. Wala yastaqdimun, dan mereka juga tak boleh untuk mengedepankan dia. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan, sesungguhnya kematian yang mana kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, dia mengejar kamu, dia akan berjumpa dengan kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui perkara ghaib dan perkara yang tidak ghaib. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan dia sendiri akan bagi tahu kepada kamu apa yang pernah kamu kerjakan di atas muka bumi ini. Baik. Satu lagi perkara yang kita kena tahu, tuan-tuan, yang kita kena tahu tentang kematian ini ialah bila datang aja kematian, kita tak akan tahu di mana kita akan mati. Pertama tadi, waktu kita tak tahulah bila masa, kan? Sebab sekarang ni ramai juga orang maut faja'ah, mati tiba-tiba, sesak-sesak nafas, bawa ke hospital, meninggal, kan? Accident dekat Perlis baru ni, saya balik daripada Perlis, ada satu tempat tu 3 kereta terbakar, budak Unimed race lumba dekat highway, terbakar kereta dia, mati, kan? Jadi kita tak tahu bila. Yang kedua, kita tak tahu di mana kita akan mati. Ada orang duduk kat kampung dia tak keluar-keluar, maka dia ingat dia mati kat kampung dia lah. Rupanya tak juga, dia mati dekat Kazakhstan, flight kena tembak, kan? Itu ilmu Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna Allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu di sisinya ada ilmu kiamat. Bila akan berlaku kiamat? Tak tahu. Walaupun dulu ada video bagi tahu, kan, ustaz tu duk buat speculation, dia buat spekulasi lah bila akan berlaku. Lepas tu dia sandarkan pada ulama-ulama seperti At-Tabari. Memang ada lah pendapat itu, tapi sebenarnya tidak tepat. Nabi banyak kali ditanya tentang kiamat. Ada sekali tu Nabi marah dekat orang yang tanya tu. Ada seorang sahabat tanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, bila kiamat? Waihak, Nabi kata, ma'a'adatta laha. Malang kamu yang bertanya ni. Apa yang kamu telah sediakan untuk apa ni, kiamat? Jangan dok tanya pasal kiamat. Jangan dok tanya pasal bila berlakunya kiamat. Sedia dulu. Baik. Kemudian, ini ilmu Allah. Bila akan berlaku kiamat kita tak tahu. Baik. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith. Ilmu Allah juga. Bila akan turunnya hujan? Kadang-kadang dah mendung, guruh semua dah. Peti bukan main kuat, tak jadi hujan, kan? Habis tu yang apa? Ramal cuaca tu salah ke? Yang tu tak salah lah, kerana dia kaji dan dia pun tak pasti bila, pukul berapa turun. Dia cuma kata kebarangkalian turun tengah hari. Tengah hari pukul berapa tak tahu. Kadang-kadang dia buat spekulasi, turun pukul 12 tengah hari. Tengok-tengok pukul 10 turun dah. Jadi ilmu tentang turunnya hujan ni adalah ilmu Allah. Baik. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Subhanahu wa taala tahu tentang apa yang berlaku dalam rahim. Ayat ini menjadi dalil bagi sebahagian ulama yang mengatakan kita tak boleh scan jantina janin. Sebab dia kata kalau kita scan, suruh doktor tengok baby saya ni lelaki ke perempuan, kan? Doktor pun tengok, pusing. Oh, dia kata perempuan. Ada sebahagian ulama guna dalil ni kata tak boleh. Tapi sebenarnya tak ada kaitan pun. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ni, Allah Taala mengetahui apa yang berlaku dalam janin.
Tapi bila doktor scan, kadang-kadang dia kata lelaki, tiba-tiba perempuan. Pernah berlaku, ada doktor sini. Rupanya yang dia tengok tu bukan kemaluan baby tu, jari. Sebab tak apa jelas kan. Allah Ta'ala sebut tentang ilmu yang yakin. Kita bila kita scan, tengok jantina bayi tu, dia masih lagi berada di peringkat zan, masih lagi di peringkat sangkaan, bukan ilmu yang pasti. Sehingga kan kalau kita tahu dengan pasti pun, katalah satu hari nanti ada mesin boleh tahu, boleh nampak. Sekarang ni ada 3D punya kan, boleh nampak jelas. Tapi itu baru jantina. Allah Ta'ala kata ma fil arham. Allah Ta'ala tahu sesuatu, semua perkara. Ma ni maksud dia sesuatu, apa saja yang berlaku dalam rahim Tuhan tahu. Apa saja yang berlaku Tuhan tahu. Kita tahu sikit je lah. Bila kita scan kita tahu lah, tak scan tak tahu. Baik. Wama tadri nafsum maza taksibu ghada. Dan satu orang dia takkan tahu apa benda yang dia akan buat esok hari, walaupun kadang-kadang dia rancang, dan dia tak akan tahu secara pasti apa yang akan berlaku pada esok hari. Wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan ni yang kita nak ambil ni. Dan satu manusia dia tak akan tahu di mana, di bumi mana dia akan mati. Mungkin dia mati di Mekah, mungkin dia mati di Madinah, mungkin dia mati di kampung dia, mungkin dia mati di sekolah dia. Innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui. Baik. Kemudian apabila hadirnya maut, bila sampai saat yang dijanjikan, Allah akan menghantar malaikat untuk mencabut nyawa manusia. Allah Ta'ala sebut wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan Allah Ta'ala itu yang tinggi, yang berkuasa, qahir fawqa ibadihi, di atas hambanya. Wa yursilu alaikum hafazah, dia akan menghantar kepada kamu malaikat. Hatta idza jaa ahadukumul maut, sehingga apabila datang kematian kepada kamu, tawaffathu rusuluna, malaikat-malaikat kami akan matikan dia. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak cuai melaksanakan tanggungjawab. Malaikat tak pernah cuai cabut nyawa manusia. Cuma malaikat maut ni nama apa? Ada nasyid kan bila Israel datang memanggil kan. Jadi malaikat maut di sisi orang Melayu namanya terkenal dengan Israel. Kan? Sebenarnya kata Al-Munawi dalam kitab dia Faidul Qadir, tidak ada riwayat yang sahih menceritakan nama malaikat maut. Demikian juga yang ditegaskan oleh Ibn Kathir. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang memberikan nama malaikat maut ni Israel. Dalam hadis yang sahih dalam Quran dinamakan Malakul Maut. Malakul Maut maksud dia, malak ni singular, malaikat tu plural kan. Malakun, malakani, malaikatun. Malak satu malaikat, malakan dua malaikat, malaikatun malaikat yang ramai. Kita satu malaikat kita panggil seorang ke satu? Nak kata seorang tak betul juga sebab dia bukan orang kan. Tapi dipanggil Malakul Maut, malaikat maut. Nama dia Israel ke Ustaz? Itu Israiliyat. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Percaya jangan, kata apa? Jangan kata betul, jangan kata tak betul lah. Ha, nanti bila kita jumpa dia, nanti kita tanya, nama apa? Ha, kalau orang ni kan. Nanti bila nak mati nanti, Bara' bin Azib kata apa? Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ila al-qabr. Bara' bin Azib kata, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar jenazah seorang lelaki daripada Ansar.
Fantahaina ilal qabr. Kemudian kami pergi ke kubur dia. Walamma yulhad. Apabila telah dikorek liang lahat dia, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah ditanam semua, Nabi pun duduk. Wajalasna haulahu, dan kami pun duduk sekeliling Nabi. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Kami duduk tu seolah-olah macam kepala kami burung boleh hinggap. Faham? Makna duduk tu duduk khusyuk sungguhlah, diam. Tak adalah duduk tu duduk tengok sana sini duduk usah-usah. Kalau ada awet cun sikit kan boleh mengorat, tak ada. Ini tempat di mana tempat untuk mengambil mau'izah. Tempat untuk mengambil iktibar. Kerana ni kubur ni. Maka sahabat duduk. Maknanya kalau burung nak hinggap atas kepala dia tu boleh. Kerana diamnya dia. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard. Nabi pun ambil kayu, Nabi cucuk dekat tanah. Farafa'a ra'sahu, kemudian Nabi kata, faqala ista'idhu billah min 'adzabil qabr marratain. Berlindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Nabi sebut 2 kali ataupun 3 kali. A'udzu billah min 'adzabil qabr thalatha mirar. Nabi sebut secara, Nabi kata, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Cuma adalah sebahagian orang, kita berhenti sekejap kat sini. Ada sebahagian orang, dia pernah tanya juga dekat saya. Dia kata, Ustaz, bila kita masuk kubur, saya bagi soalan ni, kalau sahabat-sahabat mungkin kita boleh fikir sama-sama lah kan. Tu penting kena datang tu, kalau baca ni tak dapat. Kan? Ada sebahagian orang dia tanya, dia kata, Ustaz, bila kita masuk dalam kubur, amalan kita belum ditimbang, kita belum dihisap, betul? Bila amalan belum ditimbang, macam mana pula satu orang boleh kena azab dalam kubur? Sedangkan dia pun tak tahu dia akan masuk syurga ataupun neraka. Macam mana nak jawab? Hujah ni yang menyebabkan sebahagian orang menolak azab kubur. Golongan anti hadis, dia kata azab kubur tak ada. Sebab azab kubur ni dia kata datang dalam hadis, dalam Quran tak sebut langsung. Sebenarnya ada dalam Quran disebut secara indirect. Secara direct tak sebut lah kan, tapi indirectly ada. Azab dunal azab kan? Azab selain daripada azab, maknanya ada azab lain sebelum masuk ke azab akhirat. Tapi macam pendirian ahli sunnah macam mana? Macam mana satu orang boleh diseksa dalam kubur kerana balon dengan malaikat, sedangkan dia belum dihisap? Ada jawapan? Saya tanya ni, saya pun tak tahu kan. Saya pun mula-mula lah saya tak tahu. Lepas tu saya semak kenyataan para ulama. Ulama ahli sunnah kata azab kubur ni dia tak berlaku untuk semua dosa. Dia hanya berlaku dalam dosa-dosa yang tertentu. Kalau kita tengok dalam kubur, hadis-hadis tentang azab kubur, hanya beberapa dosa je yang kena. Dan bila dia kena azab kubur, walaupun dia belum dihisap, tapi kalau dia kena, azab akhirat dia akan berkurang. Dipanggil takfiruz dzunub. Seperti mana Nabi SAW jelaskan dalam hadis riwayat Bukhari daripada Ubadah ibnu Samit. Kan ada hadis yang panjang, Nabi kata, bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wala tasriqu wala taznu wala taftaru bibuhtanin baina aydikum wa arjulikum. Kemudian Nabi kata, faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratul lah wa man asaba syai'an min dhalika fasatarahu Allah
fahuwa ilallah in syaa afa anhu wa in syaa aqabahu. Ubadah bin Samit kata, kami ni pernah buat satu bai'ah dengan Nabi. Bai'ah dengan Nabi, janji setia. Bukan bai'ah nak lantik khalifah tak. Ni bai'ah ni dilakukan, kita pun boleh buat. Sama-sama kita bai'ah. Kan? Bai'ah, saya janji dengan kawan-kawan saya dan kawan-kawan saya juga janji kita takkan buat syirik contohnya. Boleh. Benda tu memang haram dah. Tapi kita buat perjanjian tu untuk menguatkan lagi iltizam kita. Tapi tak adalah sampai talak 3 tu tak adalah kan. Saya tanya dia orang kata itu bai'ah talak 3 tu bid'ah. Tak pernah dibuat zaman dulu. Baik. Bai'ah Nabi ambil daripada sahabat-sahabat dia supaya mereka tidak melakukan syirik kepada Allah. Satu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak fitnah orang. Sama ada fitnah depan-depan ataupun fitnah belakang. Nabi kata lagi dalam hadis tu, mereka berjanji juga tak nak buat benda ni, dan Nabi kata faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Sesiapa yang melaksanakan janji ni, dia tak buat benda tu, maka pahalanya tetap di sisi Allah. Tuhan bagi pahala kat dia. Wa man asaba min zalika syai'a, siapa yang buat, dia dah janji dia tak nak buat, tiba-tiba dia tewas, dia buat, katalah dia berzina, wal'iyadhu billah, dia dah janji dia berzina, fa'uqiba fid dunya, kemudian dia kena undang-undang dalam dunia ni, dia kena hudud, kena sebat 100 kali hudud, fahuwa kafaratullah. Hudud tu kafarah, menyuci dosa dia. Wa man asaba fi dhalika syai'a, siapa yang buat benda tu fasatarahullah, tapi Tuhan tutup aib dia, orang tak dapat tangkap dia. Yang pertama tadi dia berzina, orang tangkap. Kami pejabat agama kan, ada 4 orang saksi tengok zina berlaku, seperti mana batang celak masuk dalam bekas celak, kami nampak, maka kena 100 kali sebatan. Ada orang dia berzina, hebat dia punya tutup, cover line tu hebat sangat, tak kena tangkap, fahuwa ilallah, Nabi kata dia kembali kepada Allah. Insya'a afa anhu, kalau Tuhan mahu Tuhan ampun dia, wa insya'a aqabahu, kalau Tuhan nak Tuhan akan beri balasan pada dia. Tapi saya nak ceritanya, dalam dunia ni pun ada hukuman. Walaupun ulama kata dunia ni bukan tempat untuk dibalas, akhirat tempat balas. Dunia ni tempat usaha, betul? Tapi walaupun dunia di tempat usaha, ada benda yang kadang-kadang Tuhan bagi kat kita sebagai uqubah, sebagai balasan untuk cuci dosa. Begitu juga dengan kubur, di mana Allah Ta'ala memberikan sedikit azab kepada orang yang melakukan dosa yang tertentu. Dalam kubur nanti dia akan diazab. Yang mana azab kubur, walaupun kita kalau baca azab kubur ni dahsyat daripada apa yang Tuhan hukuman dalam dunia ni, tapi itu lebih baik bagi seseorang di sisi Allah untuk diazab dalam kubur berbanding dia diazab dalam neraka. Itu lebih baik di sisi Allah. Memanglah kita tak nak azab kubur ni, tapi kalau diberi pilihan pada seseorang hamba di sisi Allah, lebih baik dia diazab dengan azab kubur daripada dia diazab dengan azab neraka. Tapi dua-dua tu tak bagus lah. Kita minta dua-dua jauh lah. Sebab tu sebelum bagi salam tu kita disuruh untuk doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kau daripada azab kubur dan azab jahannam kan. Tapi kalau adalah satu orang diazab dengan azab kubur, walaupun sebelum dia hisab, dia akan menyuci dosa dia, supaya nanti dosa dia berkurang sikit lah. Bila nak timbang nanti, yang mana dah diazab dalam kubur tadi, dia kurang dah. So dia timbang yang mana yang belum dihisap lagi ya? Yang mana belum dikenakan azab lagi. Itu maksud dia.
Maknanya Allah Ta'ala masih lagi menunjukkan rahmat dia walaupun dia azab satu orang dalam kubur. Baik. Kemudian Nabi kata, "Thumma qala innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun min as-sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams." Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila dia meninggalkan dunia dan pergi menuju akhirat, malaikat akan turun, malaikat daripada langit akan turun kepada dia dalam keadaan malaikat tu bidul wujuh. Bidul wujuh maksud dia muka dia putih. Muka dia putih. Ka'anna wujuhahum syams, seperti mana muka mereka itu matahari. Cerahlah. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Dia kata malaikat ni turun daripada langit bawa kapan daripada kapan syurga, kain syurga lah, dan bawa wangian daripada wangian syurga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga malaikat tu duduk, malaikat duduk di sisi jenazah sejauh mata memandang. Banyaklah malaikat lah. Summa yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'si. Lepas tu baru datang malaikat maut. Duduk betul-betul dekat kepala dia. Maknanya kalau orang hamba mukmin yang baik ni, sebelum dia mati, malaikat akan datang ramai-ramai daripada syurga, daripada langit, bawa kain kapan syurga, bawa wangian syurga. Ni dalam hadis Bukhari, Nabi sebut dekat Aisyah. Nabi kata, sesiapa yang suka bertemu Allah, Allah suka bertemu dia. Sesiapa yang benci bertemu Allah, Allah benci bertemu dia. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, man minna illa wa huwa yakrahul maut." Tidak ada di antara kami melainkan dia takut dengan mati, dia benci kematian, kan? Nabi kata bukan tu. Nabi kata bila sampai tempoh sakarat, waktu ni waktu di mana betul-betul dia nak meninggal dah, masa tu dia akan nampak. Dia akan nampak kalau malaikat datang daripada langit bawa kain kapan syurga, bawa wangian syurga, masa ni dia akan seronok. Masa ni dia rasa dia nak pergi bertemu dengan Tuhan. Masa ni yang Nabi kata siapa yang suka bertemu Tuhan, Tuhan suka bertemu dia. Sebab dia nampak malaikat bawa kelebihan kat dia. Baik. Malaikat maut duduk kat kepala dia, fayaqul ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Malaikat maut kata, wahai nyawa yang baik, keluarlah kamu pergi menghadap maghfirah minallah, keampunan daripada Allah, wa ridwan, dan keredaan Allah. Qala, Nabi kata, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fis saqa fayakhudhuha. Maka nyawa tu, roh tu akan keluar seperti mana keluarnya titisan air daripada muncung bekas air. Dia akan keluar. Dia akan keluar. Fayakhudhuha. Kemudian malaikat maut akan ambil roh tu. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khudhuha. Bila malaikat maut ambil, malaikat yang ramai-ramai datang daripada langit tadi tak tinggal lama, dia tak akan biar nyawa tu dekat malaikat tu lama-lama. Dia akan ambil, dia akan ambil sekelip mata, fayaj'aluha fi dhalikal kafan. Mereka akan masukkan nyawa tu, roh tu dalam kapan yang dia orang bawa tadi. Wa fi dhalikal hanud, dan mereka akan letak wangian daripada syurga. Wa yakhruju minha ka atyabi nafhati misk wujidat ala wajhil ard. Bila nyawa tu keluar, dia bau seperti bau aroma kasturi. Akan jadi wangi ya. Baik. Qala fayas'aduna biha fala yamurruna yani biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib. Jadi dia orang akan bawa
Nyawa yang duduk dalam wangian tu dan kapan tu dia orang akan bawa naik ke langit. Malaikat-malaikat yang menjaga langit dia akan cium bau, dia kata ni roh wangi ni datang pada mana? Siapa dia ni? Wa yaqulun fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka malaikat yang bawa akan kata fulan ibn fulan, yang mana dia ni orang baiklah. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Maka malaikat akan bawa dia sampai habis langit dunia, akan buka langit dunia, setiap langit tu akan diiring oleh malaikat macam VIP lah, dan bau dia wangi. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, sampai dia bawa ke langit yang ketujuh. Fajalasu minhu maddal basar, mereka akan mengelilingi dia, duduk sama-sama dengan nyawa tu seluah mata memandang. Hatta idza kharaja ruhuhu salla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard. Bila dia keluar tadi, semua malaikat akan mendoakan untuk dia, yang berada di langit, yang berada di bumi. Wa kullu malakin fis sama' wa futihat lahu abwabus sama', akan dibuka pintu langit. Laisa min ahli bab illa wa hum yad'un Allah ay yu'raja bi ruhihi min qibalihim. Semua berebut-rebut nak bawa dia, semua berebut nak iring dia, kerana dia ni orang baik. Macam kita lah, jumpa orang saleh kita nak iring, kan? Bukan dapat duit pun. Kalau dapat duit tak apa kan, RM50 sekali iring kan, tak dapat duit pun, tapi kita suka tengok orang saleh, kan? Fa idza urija bi ruhihi qalu rabbi abduka fulan. Mereka berkata, Tuhanku, ni hamba engkau fulan. Fa yaqulullah uktubu kitaba abdi fi illiyin wa aiduhu ilal ard. Tulis nama hamba aku ni dekat illiyin, di tempat yang tinggi, dan kembalikan dia ke dunia. Kembalikan dia ke dunia. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Kerana daripada tanahlah aku ciptakan mereka, dan kepada tanahlah aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan daripadanya lah aku akan bangkitkan mereka sekali lagi. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, baru roh dia kembali ke jasad dia balik untuk ditanya oleh malaikat balik di alam barzakh. Mana ni proses lepas daripada hamba mukmin mati, roh dia akan dibawa ke langit. Dan roh dia tu, kalau dia tu orang yang beriman, langit akan berbau harum, kerana dia diletakkan dengan wangian yang diambil daripada syurga. Lepas dia dikembalikan, roh dikembalikan ke kubur dia balik, maka masa itulah dia dengar khafqu ni'ali ashabihi idza wallau anhu. Masa itulah dia dengar bunyi tapak kaki, bunyi cerapan tapak kaki orang yang bawa dia ke kubur lah. Dia dengar. Barulah dia ditanya oleh malaikat. Malaikat tanya apa? Fayatihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu fayantahiruhu man rabbuk. Masa tu baru malaikat datang, malaikat dudukkan dia. Yang hadis ni lah yang Mu'tazilah kata pelik. Mana pula mayat boleh duduk? Kubur sempit, mana boleh duduk? Kita kata benda ni benda gaib. Benda ni benda gaib. Tak sama. Alam barzah dengan alam dunia, undang-undang ni tak sama. Usah kata alam barzah je. Duduk sama-sama dalam dunia. Satu orang janin, satu orang dah keluar daripada perut mak dia. Janin boleh duduk dalam air ketuban. Walaupun dia hidup, dia ada nyawa, dia ada roh, dan dia ada paru-paru, macam mana boleh duduk air? Janin kan, dia ada paru-paru, dia bukan ada insang. Kalau dalam perut ada insang, lepas tu transform jadi paru-paru, kita boleh faham kan? Ini sama-sama hidup dalam dunia, tapi tetap undang-undang berbeza. Begitu juga dengan alam barzah. Bila Nabi kata akan dudukkan dia, dan hadis ni sahih, kita terimalah. Kita terima. Baik. Akan dudukkan dia dan akan tanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhan kamu? Fayaqul rabbi Allah. Fayaqulani lahu, "Ma dinuk?" Mereka akan tanya lagi, "Apa agama kamu?"
fayaqul diniyal Islam, agama aku Islam. Fayaqulani lahu, mereka akan tanya lagi, ma hadzal rajul allazi bu'itha fikum, apa nama lelaki yang diutuskan kepada kamu? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya lagi, wa ma ilmuk, apa ilmu kamu? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca kitab Allah, aku membaca kitab Allah dan aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Inilah akhir fitnah yang dikenakan kepada orang mukmin. Maka Nabi kata, Nabi kata, fadzalika hina yaqulullah wa azza wa jal yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Inilah yang dimaksudkan dengan Allah Taala menetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang tetap dalam kehidupan dunia dan dalam akhirat. Maksud dia bila ditanya tu dia jawab dengan jawapan yang tepat, dengan jawapan yang pasti. Dia tak ada ragu-ragu, kerana yang jawab ni bukan dia, yang jawab ni sebenarnya adalah amalan dia. Sebab tu jangan risaulah kalau belajar bahasa Arab 5 tahun tak pandai-pandai lagi. Kata ustaz, macam mana saya nak mati ni, malaikat tanya bahasa Arab, saya ana hantar, saya tahu kan. Itu pun kadang tukar, hantar jadi anti, ana jadi hantar. Yang jawab ni amalan. Tapi siapa yang ada kesungguhan nak belajar bahasa Arab tu, belajarlah. Jangan dengar bila saya sebut amalan jawab, kata tak apalah ustaz, tak payah belajar bahasa Arab. Minggu depan saya buntinglah kelas bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab, kerana bahasa Arab ni banyak kelebihan. Kalau kita sibuk belajar bahasa Inggeris kerana nak faham orang Inggeris bercakap, takkan kita tak nak belajar bahasa Arab, nak faham Tuhan bercakap, nak faham Nabi bercakap, kan? Faham bahasa Arab, tuan-tuan, banyak kelebihan. Baca hadis boleh faham. Imam baca ayat Quran, imam menangis, kita menangis sekali. Pasal apa? Pasal kita faham. Bukan sebab lagu dia menyedihkan. Baik. Kemudian lepas ditanya tu soalan-soalan kubur dan dia boleh jawab, fayunadi munadim fis sama, kemudian satu seruan daripada langit berseru, an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Dia kata, hamba aku bercakap benar, dia kata. Oleh yang demikian, hamparkan pemaidani, hamparkan rek kapet daripada syurga, dan pakaikan pakaian daripada syurga, dan bukakan pintu untuk dia ke syurga. Qala fayatihi min ruhiha, dia datang, wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari, dia punya kubur akan jadi luas. Walaupun kubur dia kalau ikutkan kita punya apa, pandangan kita tu 4 kaki je lah kan, 4 kaki lebar, 7 kaki panjang. Tapi di alam barzah, kalau dia saleh, kubur dia akan jadi luas. Dia akan rasa luas. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, hasanul thiyab, tayyibur rih. Tiba-tiba akan datang dalam kubur tu, ya, seorang lelaki yang mukanya cantik, bajunya cantik, baunya wangi. Fayaqul abshir billadhi yasurruk, terimalah berita gembira dengan perkara yang mengembirakan kamu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari di mana engkau dijanjikan. Fayaqul lahu man ant, mayat tadi, mayat yang beriman tadi, dia tengok orang ni dah bagi berita gembira kat dia, dia tak kenal orang ni. Engkau siapa? Mayat tu tanya, engkau siapa? Dia kata, fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, sebab aku tengok muka engkau macam muka orang bawa berita baik. Faham tak? Dia tengok muka tu macam, ni muka orang bawa berita baik ni. Sebab ada muka yang bawa, yang kita kadang-kadang kita tengok muka sakit hati, kita tengok muka dia kan. Saya ada seorang kawan dia pernah tanya satu orang, dia kata, awak muka memang macam ni soalan tu menyakitkan hati kan. Macam mana muka dah macam ni kan. Tapi dia bila orang ni datang bagi berita gembira, dia kata, engkau siapa? Tapi tengok muka macam muka bawa kebaikan lah kan, muka bawa berita baik lah, bukanlah muka minta kaki kan. Fayaqul ana amaluka salih, aku adalah amalanmu yang salih.
Amalan yang datang. Amalan datang memberi berita gembira. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli. Dia kata, ya Allah, kiamatlah sekarang. Dia kata. Macam mana terjemahan dia kata apa? Wahai Tuhanku, segerakanlah hari kiamat. Mana? Bangkitkanlah kiamat sekarang. Sebab aku ingin berkumpul bersama-sama dengan keluargaku dan hartaku. Fayaqul ana amaluka salih kunta wallahi sari'an fi ta'atillah bati'an an ma'siyatillah fajazakallahu khairan thumma yuftahu lahu bab minal jannah wa babun minan nar fayuqal hadha kana manzilaka law asaitallah abdalakallahu bihi hadha fa idza ra'a ma fil jannah qala rabbi ajil qiyamas sa'ah kaima arji'a ila ahli wa mali fayuqalu lahu uskun. Dia kata, lelaki yang datang tadi, dia kata pada orang ni, dia kata, aku adalah amalan kamu yang saleh. Dulu masa kat dunia kau selalu buat benda baik, ketaatan kepada Allah dan jarang buat maksiat. Maka Allah memberikan balasan yang baik kepada kamu. Jazakallahu khairan tu maksudnya jazaka, Allah telah membalas untuk kamu khairan, dengan kebaikan. Summa yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Kemudian dibuka pintu syurga, dibuka pintu neraka. Dia kata, amalan ni kata pada mayat tu, ini adalah tempat kamu. Neraka tadi dibuka pintu, ni adalah tempat kamu kalau kamu derhaka pada Allah. Abdalakallahu bihi hadha. Tapi oleh kerana kamu banyak buat kamu tak banyak buat maksiat, kamu banyak buat ketaatan, Tuhan ganti dengan yang ni, tunjuk pula kat syurga. Dia kata apa? Fa idza ra'a ma fil jannah qala rabbi ajil qiyamas sa'ah. Ya Allah, cepatlah bagi kiamat ni, aku nak masuk, tak sabar dah ni, supaya aku boleh berkumpul dengan keluarga aku dalam syurga. Tu cara dia tengoklah tu. Dia nak cepat. Qala fayuqalu lahu uskun. Dia kata, kau duduklah kejap kat kubur ni. Duduklah kejap dekat alam barzah ni. Nanti kiamat kau masuklah syurga tu. Bagi orang kafir pula, tengok macam mana orang kafir. Wa innal 'abdal kafir, bagi orang yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, bila dia ni dah sampai, dah meninggal, nazala ilaihi minas sama' malaikatun sudul wujuh ma'ahumul musuh. Dia kata malaikat daripada langit akan turun dalam keadaan mukanya hitam dan bawa kain yang buruk, yang kasar, yang tak cantik lah. Bukan kapan daripada syurga lah. Dia akan bawa kain yang teruk lah. Fayajlisuna minhu maddal basar. Mereka akan duduk juga dekat dia. Ramai malaikat tu, seluah mata memandang. Summa yaji'u malakul maut, datang malaikat maut, duduk dekat kepala dia. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah, wahai nyawa, wahai ruh yang jahat, wahai ruh yang busuk, yang jijik, ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadab, keluarlah kamu menghadap kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Qal fatufarraqu fi jasadihi, maka tercabutlah ruh daripada jasad dia. Fayantazi'uha kama yuntaza'u sufud minas sufil mablul. Dia kata maka dia rentap nyawa tu seperti mana dia rentap besi daripada suf, bulu yang basah. Kan melekat kan, bulu yang basah ni sifat dia melekat, so dia akan rentak macam siat lah kan, dia akan rentak. Baik, kemudian fayakhudhuha, diambil, fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Kemudian bila dah malaikat maut dah ambil roh dia, malaikat yang ramai-ramai yang muka hitam tadi dia akan ambil, akan masukkan roh dia dalam kain yang kotor tadi, kain yang buruk tadi, kain yang kasar tadi. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Dia kata maka dia keluar, roh tu keluar, bau dia busuk, sebusuk-busuk bau bangkai. Kita kadang-kadang bau bangkai tikus kan, tikus mati kat rumah, bau bangkai dia busuk kan. Ini busuk lagi pada bau tu.
sebusuk-busuk bangkai. Ruh orang yang tidak beriman, ruh orang kafir. Fayas'aduna biha, mereka bawa ruh dia naik ke atas. Hadis ni panjang, saya suka baca hadis ni kalau supaya kita ambil pengajaran sikitlah kan. Fala yamurruna biha ala mala'im minal malaikah. Mereka tidak bawa roh ini melalui mana-mana malaikat, illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Mereka akan kata, ni bau apa ni? Roh apa yang busuk sangat ni? Tuan-tuan, belum kena azab lagi, bila orang kata kita busuk, susah hati tu. Betul tak? Bau apa orang ni? Kan Nabi kan, dia pernah satu hari, Nabi ni bila lepas asar dia akan pergi rumah isteri dia. Nabi kan ramai isteri kan. So lepas asar Nabi akan pergi rumah satu, lepas tu rumah ni pula, lepas tu rumah ni pula. Satu hari Nabi duduk rumah Hafsah lama. Kerana Hafsah bagi Nabi minum madu. Nabi ni suka benda yang manis, suka madu lah. Jadi Aisyah hari tu dia kata, siapa Nabi tak datang rumah aku ni? Patut waktu ni sampai dah kan, ini mesti duduk rumah madu aku ni kan. Dah lah duduk rumah madu, minum pula madu. Jadi dia pakat. Tak boleh jadi, kita pakat lah. Dia pakat dengan madu-madu yang lain. Kalau Nabi datang rumah dia, cakap Nabi ni ada bau busuk. Jadi Nabi pun datang rumah dia, tapi lewat sikit lah kan. Aisyah kata, ni bau apa ni? Bau busuk lah. Dia ada sebut, saya lupa nama pokok tu, yang mana orang Arab dia tahu, kalau lebah hinggap dekat pokok tu, hisap madu kat pokok tu, madu lebah tu, hasil madu lebah tu, kalau orang minum madu tu, bau pokok tu akan lekat dekat orang tu. Kuatlah bau. So Aisyah sebut pokok tu, kau ni bau busuk macam pokok ni, rasanya ada minum madu kan? Sebenarnya tak pun, cemburu je pasal ada minum madu kan? Rumah siapa minum madu? Rumah Hafsah. Nabi kata tak apa, lepas ni aku tak minum madu lah. Langsung tak minum. Nabi haramkan madu atas diri dia. Turun ayat tahrim, surah tahrim. Tuhan tegur. Tuhan tegur. Lepas tu Tuhan tegur Aisyah. Tapi nak ceritanya, apa ni, kalau orang kata badan kita berbau, susah hati juga kan? Itu baru seorang dua cakap. Cuba bayangkan kalau seluruh penduduk langit. Tu kadang-kadang kita bila baca ayat-ayat ni, bila baca hadis ni, kita kena gambarkan macam mana kalau kita berada di tempat tu. Macam apa? Saya sebut dalam kuliah yang lepas, saya kata ayat Quran, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang derhaka pada Tuhan, fama'wahumun nar, tempat mereka dalam neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka nak keluar daripada neraka, u'idu fiha, mereka akan dikembalikan ke dalam neraka balik. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu azaban nar, rasakanlah kamu azab neraka yang mana dulu kamu tak percaya dengan dia, dulu kamu dustakan dia. Ayat ni kalau kita baca dan kalau kita imagine, sebenarnya ayat ni bukan hanya semata-mata nak cerita tentang azab neraka, tetapi ada azab yang lain selain daripada azab neraka yang perlu ditempuh oleh ahli neraka. Apa dia? Perkataan zuqu, rasakanlah. Tuan-tuan, katalah kita ni, katalah sebagai contoh kan, ada kawan kita dah nasihat dia lama dah, jangan dok buat benda ni, jangan dok buat benda ni, tak elok, bahaya. Dia dok buat juga.
tiba-tiba kan dia kena musibah atas perbuatan yang kita larang dia buat. Tori kita tengok dia sedih kan. Kenapa ni? Dia kata, laptop aku hilang. Aku dah cakap, jangan letak laptop merata-rata. Kunci. Sekarang rasakan. Dia rasa apa? Dia dah lah hilang benda tu, satu azab lah kan. Dengar perkataan rasakan tu pun azab juga. Begitulah orang dalam neraka. Dia dah lah rasa azab, tiba-tiba dikatakan zuqu azaban nar, rasakanlah azab neraka. Itu juga satu seksa. Macam ni ya kan? Tuhan tak bagi azab lagi ni. Tuhan baru bagi bau yang busuk sehingga semua orang pakat tegur, ni bau busuk apa ni? Itu juga azab untuk dia. Azab. Fayaqulun fulan ibnu fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Ni sampai ke apa ni Mas Ri? 10.30. Okey. Tak ada soal jawab kan? Kita jalan dulu kan? Belum masuk hukum lagi pun, ni baru cerita aja. Takkan ibu nak tanya kan? Maka dia kata fulan ibn fulan dengan nama yang terburuk, yang pernah dia dipanggil dalam dunia sehingga dibawa ke langit dunia, dibukakan langit dunia, dibukakan langit langit. Kemudian Rasulullah membacakan la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khayat. Dia tak akan masuk ke dalam syurga lah. Tadi roh orang mukmin dapat tengoklah syurga, tapi dia tak tengok. Tidak dibuka pintu langit untuk dia. Dan dia tak akan masuk syurga sehinggalah unta masuk ke dalam lubang jarum. Apa maksudnya? Mustahil lah. Mana unta boleh masuk lubang jarum kan? Dan semua malaikat yang berada di langit dan bumi akan laknat dia. Dan semua malaikat yang ada di langit akan tutup pintu langit untuk dia. Laisa min ahli babin illa wahum yad'una Allah alla ta'ruja ruhuhu min qibalihim. Semua tak nak bawa dia. Doa pada Allah, ya Allah jangan perintahkan aku bawa roh ni. Aku tak nak. Sebab roh ni bau. Malaikat pun tak nak bawa. Fayaqulullahu azza wa jal uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulislah catatan amalnya di tempat yang hina, lapisan yang paling bawah daripada bumi. Fatutrahu ruhuhu tarhan, dicampak ruhnya ke dunia. Summa qara wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Kemudian Nabi baca, sesiapa yang melakukan syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama', seolah-olah dia telah jatuh daripada langit. Fatakhtafuhu at-tayr, burung akan tangkap dia, ataupun dia akan ditiup oleh angin. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian roh dia kembalikan kepada jasad dia. Qalu rabbi fulan ibnu fulan abduk, qala arji'uh fa inni ahidtu ilaihim anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Tuhan suruh dia kembali ke kubur kerana tanah itu aku jadikan dia daripada tanah, kepadanya aku akan tanam dia, dan daripada tanah juga aku akan bangkitkan dia. Baik. Sama juga dia akan dengar bunyi-bunyi sepatu orang-orang yang bawa dia ke kubur tadi. Malaikat datang, dudukkan dia. Malaikat tanya soalan yang sama. Siapa Tuhan kamu? Dia kata, la adri. Macam itulah kan. Siapa Tuhan kamu? Tak tahu. Dia kata kan. Tanya lagi, apa agama kamu? Kan? Tak tahu. Fayaqulani lahu, siapa nabi kamu? Tak tahu. Fayunadi munadim minas sama' an kadhab fa afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Seruan daripada langit kata, dia tipu. Dia tahu siapa Tuhan dia, dia tahu siapa nabi dia, tapi dia tak ikut. Maka dia kata dia tak tahu. Dia tipu. Maka dia kata, orang yang seru daripada langit tu kata, bentangkan permaidani daripada neraka, bukakan pintu ke neraka,
fayatihi min harriha. Bila buka pintu neraka, datang daripada pintu tu datang kat dia kepanasan neraka. Haba neraka sampai kat dia. Wasumumiha, dan racun neraka tu sampai kat dia. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta yakhtalifa fihi adla'uhu, dan dia punya kubur jadi sempit sehingga dalla, apa? Rusuk dia. Apa ni? Berselisih. Berselisih lah dia punya rusuk. Bukan bergetar tulang rusuk. Berselisih, kan? Dahsyat pada tu lagi. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, qabihus siyab, muntinur rih. Datang seorang lelaki yang bau, yang dia punya muka dia teruk, muka dia ganas. Qabihus siyab, baju buruk. Muntinur rih, bau dia busuk. Fayaqul abshir billazi yasu'uk, terimalah berita gembira dengan sesuatu yang telah menjadikan kamu duka cita. Hadza yaumuka allazi kunta tu'ad, inilah hari di mana engkau pernah dijanjikan oleh Tuhan. Fayaqul man anta, kau kata siapa dia ni? Dia kata, siapa engkau ni? Fawajhukal wajhul yaji'u bisyarr, kerana muka kau nampak macam muka orang bawa kejahatan. Fayaqul ana amalukal khabith, akulah amalanmu yang buruk. Fayaqul rabbi la tuqimis sa'ah, dia kata, wahai Tuhan, janganlah bangkitkan hari kiamat sekarang ni. Jangan bangkit hari kiamat, tangguh kejaplah. Takut dah aku ni. Fayaqul ana amalukal khabith kunta bati'an an ta'atillah, aku amalan kamu yang teruk, amalan kamu yang buruk, kerana kamu dulu terlalu slow, terlalu lambat melakukan ketaatan kepada Allah, tapi selalu melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah membalas kamu dengan kejahatan, membalas kamu dengan keburukan. Thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian datang seorang lelaki yang buta, yang pekak dan yang bisu, yang mana dia pegang satu pemukul. Lau duriba biha jabalun kana turaba, yang mana pemukul ni kalau dia pukul bukit, bukit akan jadi pasir. Maknanya dahsyatlah. Baik. Fayadribuhu darbatan hatta yasira turaba, dia pukul sekali, terus jadi tanah. Mayat tu. Summa yu'iduhu Allah kama kan, kemudian Tuhan kembalikan dia seperti mana asal. Dia pukul lagi, lepas tu dia menjerit. Semua dengar kecuali sakalain. Semua dengar kecuali jin dan manusia. Sakalain ni maksud jin dan manusia. Selain daripada tu dengar, binatang semua pakat dengar jeritan dia. Qala al-Bara' bin Azib summa yuftahu lahu babun minan nar wa yumahhadu min furushin nar. Kemudian dibuka pintu neraka, lepas tu dia letakkan permaidani neraka depan dia. Baik. Hadis ni panjang kan? Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadis ni panjang supaya Nabi cerita dekat sahabat, supaya sahabat ni hidup dalam dunia duk ingat mati ya. Dan dalam hadis yang pendek Nabi sebut daripada Abi Hurairah, aksiru min zikri hazimil ladzat. Banyakkan mengingati mati. Dalam dunia disuruh untuk kita ingat mati. Dalam dunia ni kena fikir pasal mati. Fikir macam mana nanti kalau aku mati, supaya kita nak buat apa pun kita dapat kawal tindakan kita. Kita nak cakap apa pun, nak tulis apa pun, kita fikir nanti di hari kiamat, nanti bila aku mati, benda ni akan termasuk dalam amalan, senarai amalan yang mana orang tu nanti akan datang. Amalan tu akan bentuk manusia datang kat kita. Maka kita pilihlah. Cuma kita kadang-kadang, sahabat-sahabat, ada di kalangan kita ni yang mana dalam dunia ni dia tak fikir langsung pasal mati. Dia tak fikir dia akan mati. Itu musibah besar. Allah Ta'ala jadikan dunia ni untuk kita memikirkan tentang kematian supaya kita boleh beramal. Tapi ada orang, dia jadikan dunia ni tempat untuk dia hidup semata-mata, dan akhirat nanti baru dia nak fikir dia nak ke mana. Itu dah terlambat. Baik. Sebab itu kata Ibn Mubarak, man aktsara zikral maut qalla farahu wa qalla hasadu. Sesiapa yang banyak ingat mati, maka dia kata kegembiraan dia akan berkurang
dan hasad dengki dia akan berkurang. Siapa yang banyak ingat mati, kegembiraan dia terlalu seronok tu akan berkurang. Dia tak adalah enjoy, kerana dia akan fikir dalam dunia ni aku akan pergi ke satu tempat lagi yang dinamakan sebagai alam barzakh, kematian. Malaikat datang menunggu. Dan sifat hasad dia pun akan kurang. Walaupun dia tengok jiran sebelah rumah dia senang lebih banyak daripada dia, tapi dia kata tak apalah, tak apa, tak ada masalah. Sebab dunia ni bukan lama sangat pun. Bahkan kalau kita fikir, sebenarnya kematian ni merupakan satu motivasi bagi orang mukmin. Jika diuji dengan Allah dengan pelbagai ujian, dia akan kata, dia akan rasa tak apalah, walaupun dunia ni aku diuji teruk sikit, tetapi akhirat masih ada menunggu aku. Dia terapi lah. Orang kat Jepun kan banyak bunuh diri kan. Bisnes rugi bunuh diri, awet tinggal bunuh diri, putus tunang bunuh diri. Tapi orang mukmin sangat sikit yang bunuh diri. Sebab mereka beriman dengan akhirat. Kita beriman dengan akhirat, yang mana kita walaupun diuji dengan pelbagai ujian, kita rasa tak apalah, dunia aku hilang seketika, kerana akhirat aku masih ada. Terapi lah. Paling tidak kita tenang aja kan. Bolehlah tenang sikit. Begitu. Kata Ad-Daqqaq, man aksara min zikril maut ukrima bi salasati asya. Sesiapa yang banyak ingat mati akan dimuliakan dengan 3 perkara. Apa dia? Ta'jilit taubah. Tuhan akan bagi dia satu kemuliaan menyegerakan taubat. Wa qana'atil qalb, dan rasa cukup dalam jiwa dia. Wa nasyatil ibadah, dan dia akan aktif melakukan ibadah. Siapa banyak ingat mati, dia akan buat, Tuhan akan bagi kelebihan kat dia benda ni. Saya kata, siapa yang duduk dalam seminar ni, bagi saya lah kan, saya respect lah kan. Orang tak, dah lah kena bayar kan, datang nak dengar benda mati. Orang tak paksa pun, tapi kita datang kerana kita tahu ini destinasi terakhir kita. Mudah-mudahan Tuhan masukkan kehadiran tuan-tuan dalam senarai kebaikan, kebajikan insya-Allah. Dan dia kata, waman nasiyal maut uqiba bi thalathati asya. Sesiapa yang lupakan kematian, buat lupa, dia tak lupa tapi dia buat lupa lah. Uqiba bi thalathati asya. Tuhan akan balas dia dengan 3 benda. Yang pertama, taswifut taubah. Dia akan melengah-lengahkan taubat. Dan saya sebut, banyak kali saya sebut, taubat ni satu benda yang mudah, tapi ramai orang tangguh. Benda mudah aja taubat ni, tapi ramai orang tangguh, tak nak buat. Dosa kita dengan Tuhan, taubat 3 perkara rukun dia. Tinggal, azam tak mau buat lagi, menyesal apa yang kita buat. Taubat lah. Senang aja. Bukan taubat mesti kena pergi buat umrah, cukur kepala bagi botak. Tak semesti. Itu bukan syarat taubat. 3 rukun taubat. Tak perlu guna modal pun. Tapi kalau ada modal, pergilah umrah kan. Itu lebih, orang kata apa, menimbulkan kesedaran yang lebih tinggi bila kita tengok Baitullah. Tapi itu bukan rukun. Taubat tu mudah, tapi ramai orang tangguh. Sebab apa? Sebab dia lupa mati. Katalah satu orang nak diberikan hukuman gantung sampai mati. Agak-agak dia rasa macam mana? Hakim jatuh hukum, dia kata 12 tengah hari esok engkau mesti digantung sampai mati. Agak-agak ada tak masa dia nak buat benda lain? Mesti taubat terus ya? Bagi makan yang paling sedap pun dia tak lalu lah kan? Tak lalu makan lah, sebab dia duduk fikir dia akan mati tu. Dia dah fikir dah, aku akan mati ni, maka dia akan taubat. Begitu juga orang yang selalu ingat mati ya, dia akan sentiasa taubat, segera bertaubat dengan atas dosa yang dia buat. Dia tidak bertangguh-tangguh. Wa tarkir ridha bil kafaf, dan dia rasa tak cukup dengan apa yang dia ada. Wattakasuli fi ibadah, dan dia akan bermalas-malas dalam ibadat. Dia berbalas-balas dengan ibadat. Baik. Apabila ditimpa sakit yang Allah Ta'ala beri kepada hamba, ni satu benda saya nak bagi tahu. Syekh Ibn Utsaimin
Dia sebut dalam syarah Riyadhus Salihin, ketika mensyarahkan hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin, dia menyebut sakit yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba sebelum meninggal dunia merupakan satu rahmat supaya hamba itu dapat menyucikan dosa dia. Sebab itu dia kata Nabi SAW sebagai sebaik-baik makhluk pun sebelum meninggal dunia Nabi sakit. Nabi sakit kepala. Kan Nabi balik daripada bakat, Nabi kata pada Aisyah, wa ra'sah, sakitnya kepala aku, sakitnya kepala aku. Dan Nabi ambil air daripada bejana kan, yang dibacakan 3 qul muawwidzat, Nabi sapu dekat muka dia, sakit. Nabi sakit. Innalil maut sakarat, sesungguhnya bagi kematian ini ada kemabukan. Maka Syekh Utsaimin kata, bila satu orang sakit sebelum meninggal dunia, yang mana sakit itu dia mampu tanggung, tidak menjadikan dia kufur, itu rahmat Allah. Nak suruh dia ni bersegera taubat sebelum nyawa sampai kat kerongkong. Sebab itu kita bila tengok satu orang sakit sebelum meninggal dunia, jangan kita kata tu lepasnya jahat sangat. Tak semestinya. Kerana mungkin dia sakit tu Tuhan nak cuci dosa dia. Mungkin Tuhan, dalam riwayat kan sebut Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, sebelum dia mati dia kan zalim kan. Dia bunuh Sa'id bin Jubair, dia bunuh Abdullah bin Zubair. Di akhir hayat dia, Tuhan bagi dia sakit, rasa sejuk, letak api kat bawah katil dia sampai terbakar kulit dia. Mungkin Tuhan nak cuci dosa dia. Api dunia ni lebih baik daripada api akhirat lah kan. Nak zikir azab dia tu lebih ringan banyak lah. Api dunia ni kalau kita kumpul semua sekali, api yang ada dalam dunia ni kita kumpul semua, baru menyamai saiz 1/70 daripada jumlah neraka jahanam. Dan kepanasan api dunia kalau dikumpulkan semua, kumpul, baru menyamai 1/100 daripada kepanasan neraka jahanam, berdasarkan daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Tu kena ingat lah. Jadi bila ingat mati, dia ada 3 benda ni kita duk buat lah: qanaah, taubat dan ibadat. Baik, bila sakit, sebenarnya sakit itu Allah Ta'ala nak cuci dosa kita. Sebab itu Nabi sebut, Nabi daripada Suhaib Ar-Rumi, kata Nabi SAW, tengok muka surat 12, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Nabi kata takjub dengan urusan orang mukmin. Semua perkara dia kebaikan, yang mana tidak ada melainkan ia hanyalah untuk orang mukmin. Jika dia ditimpa dengan benda yang baik, dia akan bersyukur, itu baik untuk dia. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia akan sabar, dan itu baik juga untuk dia. Jadi bila Tuhan bagi musibah tu, kalau kita sabar, maka Allah Ta'ala akan bersihkan dosa-dosa kecil kita. Dosa besar kena taubat lah, dosa kecil. So bila sebelum meninggal tu ada sakit sikit-sikit, itu tanda Allah Ta'ala rahmat kat kita. Daripada kita mati faja'ah, kita mati tiba-tiba, tu lagi takut kan. Mati tiba-tiba, mati accident, entah sempat mengucap entah tidak, kita na'udzubillah kan. Kalau boleh biarlah kita mati di atas jalan yang kita rasa, kita tahu kita akan mati, hampir-hampir dah. Ataupun kita kalau nak mati accident, biarlah nak pergi buat kebajikan untuk agama, bukan nak pergi dandut. Macam itulah. Dan bila kita sakit, Nabi suruh kita optimis. Nabi suruh kita ni berfikiran positif. Kata Ibnul Qayyim, orang sakit ni yang nak sembuh 90% kekuatan nak sembuh tu daripada diri dia sendiri. Doktor ni 10%. Doktor hanya bantu, tapi kalau dia sendiri tak mampu, tak boleh bantu.
Dia tak nak sembuh. Dia tak nak lawan penyakit dia. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa. Tuhan tidak turunkan penyakit, melainkan Tuhan turunkan sekali ubat dia. Ya bna Adam, tadawau fa inna Allah lam yunzil da' illa wa anzala ma'ahu dawa illa al-haram. Wahai ibnu Adam, wahai anak-anak Adam, berubatlah kamu, kerana Allah tidak turunkan penyakit, melainkan Tuhan akan turunkan sekali dengan penawar, kecuali haram. Apa itu haram ya Rasulullah? Apa itu haram? Al-maut, kematian. Mati itu tak ada ubat. Macam saya sebut tadilah, bila nak mati, kita tak boleh makan ubat nak tangguhkan kematian, tak ada. Gimana Jadi Nabi SAW dia nak kita bersifat positif, berfikiran positif, optimis. Nabi tak benarkan juga kita ni minta mati. Tengoklah hadis tu. La yatamanna ahadakumul maut wala yad'u bihi min qabli ay ya'tiyah. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Janganlah seorang pada kamu mati, minta mati, bercita-cita untuk mati, dan jangan berdoa untuk mati sebelum dia datang. Kerana apabila salah seorang daripada kamu mati, maka terputuslah amalan. Maknanya Nabi kata jangan duk bercita-cita mati, kerana sebelum mati kamu masih ada ruang untuk beramal. Yang mana orang mukmin ni umur dia tak akan meningkat, melainkan akan bertambah kebaikan. Kan kita pernah baca hadis, satu orang yang niat nak buat benda baik tak jadi buat, kan dapat pahala? Satu orang yang niat nak buat benda baik, buat, Tuhan akan ganda 10 ke 700 dan lebih daripada tu Tuhan gandakan. Siapa yang nak buat benda jahat, dia batalkan kerana sifat takwa dia, dapat pahala. Jadi orang mukmin ni umur yang bertambah, sepatutnya kebaikan juga bertambah, kerana ruang untuk buat benda baik itu terlalu banyak. Nabi juga sebut daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanniyanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi fa in kana labudda mutamanniyan falyaqulillahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dia kata daripada Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana ada mudarat yang sampai dekat dia. Katalah mudarat sampai, musibah sampai dekat dia, dia kata, ya Allah matikan aku sekarang, tak larat dah aku ni. Jangan. Nabi kata, wa in kana labud, kalau tak mampu juga, kalau nak juga doa, kena doa macam ni, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan itu lebih baik untuk aku. Wa amitni, ataupun wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, matikan aku jika kematian itu lebih baik untuk aku. Nabi suruh doa ni sebab kita tak tahu apa yang akan datang di hari ke depan. Kerana mungkin Allah Ta'ala dia bagi musibah sekarang, dia nak bagi satu nikmat yang besar, yang mana kita akan bersyukur dengan nikmat tu. Maka sebab tu bila nak doa juga, doa macam ni, ya Allah, kalaulah kehidupan itu lebih baik untuk aku, hidupkan aku. Kalau kematian lebih baik untuk aku, matikan aku. Ni doa untuk diri sendirilah. Doa untuk orang lain boleh tak? Kita datang-datang tengok, kau ni, aku nak doa untuk kau. Boleh? Kalau untuk diri sendiri pun kena adab macam ni, untuk orang lain tak boleh, kecuali orang yang menzalimi kita. Kalau orang tu dia zalimi kita, selalu buat benda tak elok kat kita, boleh tak kita doa dia, ya Allah matikan dia segera? Boleh?
ulama berbeza pendapat. Selepas mereka bersetuju boleh doa untuk orang zalim. Kita nak doa untuk orang zalim boleh. Tapi nak doa orang zalim mati, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka kata tak boleh. Kita kena doa dengan doa yang setimpal dengan kezaliman dia. Maksudnya kita nak doa, ya Allah, balaslah dia dengan balasan yang setimpal dengan apa yang dia buat pada aku. Ni sebahagian ulama. Imam Ahmad juga pendapat macam ni, tak boleh. Yang lebih doa lebih pada had tak boleh, walaupun dia zalim. Tapi sebahagian ulama, dan pendapat ni yang rajih lah, boleh. Kerana tuan-tuan pernah dengar cerita Sa'id bin Zaid, yang mana dia difitnah oleh seorang perempuan nama dia Arwa bintu Uwais. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Yang mana Arwa ni, dia pernah fitnah Sa'id bin Zaid ambil tanah dia. Sa'id bin Zaid ni siapa? Sa'id bin Zaid ni sahabat antara 10 orang yang dijamin syurga. Jadi bila perempuan ni tuduh dia ambil tanah dia, Sa'id bin Zaid kata, aku tak ambil, ni tanah aku. Mana aku nak ambil? Aku riwayat daripada Nabi. Nabi kata siapa ambil tanah secara zalim, Tuhan akan benam dia sehingga ke 7 lapisan bumi. Aku yang riwayat hadis tu, aku tahu. Aku tak ambil, ni tanah aku. Dan dia doa pada Allah, ya Allah, kan, kalau perempuan ni buat benda ni kerana dia nak zalimi aku, butakan mata dia dan matikan dia dalam tanah ni. Matikan dia dekat tanah tu. Tapi doa tu mana kena jika lah. Sebab kadang-kadang orang buat macam tu, dia ingat dia betul, dia silap kan. Tapi kalau dia kata, ya Allah, jika dia buat ni kerana dia zalimi aku, kalau dia bohong dalam dakwaan dia, dia tahu dia bohong, dia zalim atas aku, maka butakan mata dia. Buta mata satu hal lah, matikan dia dalam tanah tu. Dan Tuhan kabulkan doa. Memang dia buta dan dia mati di tanah tu. So sahabat buat lah. Kita boleh buat tak? Boleh. Tak jadi salah kalau kita dah tak tahan sangat kan. Ya Allah, dia ni banyak zalimi aku, butakan mata dia, bisukan mulut dia, pekakkan telinga dia, semua sekali, yang busuk-busuk bagi kat dia. Jika benar dia menzalimi aku, boleh lah. Tapi orang kata, daripada kita doa supaya dia kena azab, lebih baik kita doa dia dapat hidayah kan. Pun boleh juga. Manusia lain-lain, bukan semua orang warak dan soleh seperti kita, kan. Ada orang dia tak tahan, dia nak doa macam tu, puas hati dia kan. Doa benda boleh. Tapi kalau kita nak kata antara kita nak doa dia diterima bala dengan dia diberikan dengan hidayah, lebih baik dia diberikan dengan hidayah lah. Sebab Nabi pernah doa juga kan. Nabi pernah doa untuk bi ahadil umarain, ya Allah, masukkan muliakan Islam dengan dua orang, salah seorang daripada dua Umar. Walaupun Abu Jahal masa tu reput juga kan, Abu Jahal teruk, tapi Nabi tetap doa supaya dia dapat hidayah. Tapi dia pilih untuk tak dapat lah. Umar yang pilih untuk masuk Islam dan menang Islam. Tapi Nabi juga pernah doa kepada orang yang zalimi dia kan, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, ambil tindakan pada orang Quraisy. Sehingga ramai kepala-kepala Quraisy yang menzalimi Nabi masa Nabi solat, dia letak perut unta, dan tai unta atas kepala Nabi waktu Nabi sujud kan. Semua yang buat benda tu semua mati dekat Badar. Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi. So benda ni ada dua pilihan lah kita boleh buat. Sama ada kita nak doa hidayah pun boleh, ataupun kita nak doa supaya Allah Ta'ala ambil tindakan pada dia atas kezaliman yang dia buat. Okay, ada masa lagi? 5 minit lagi. Baik. Bersangka baik dengan Allah.
Tuan-tuan, ahli sunnah wal jamaah, dia minta kita untuk menggabungkan dua sifat, yang mana sifat ni bertentangan. Ada sifat ar-raja dan ada sifat al-khawf. Ar-raja maksud dia mengharapkan keampunan Allah. Al-khawf maksud dia takut dengan azab dan ancaman Allah. Yang mana dua sifat ini kita mesti seimbangkan, dan kita mesti melebihkan satu berbanding dengan satu yang lain mengikut keadaan. So kita kena check and balance benda ni. Katalah satu orang dia tengah sihat, duit tengah banyak, maka dia kena lebihkan sifat khauf dia, supaya dia tidak membelanjakan harta dia di tempat yang Allah Ta'ala murka. Kalau dia tengah kaya lah, duit banyak, harta banyak, so dia kena tinggikan sikit sifat khauf. Tapi jangan buang raja. Khauf takut, raja harap keampunan Allah, takut dengan azab Allah. Jadi bila dia tengah kaya, duit banyak, dia kena tinggikan sikit perasaan khauf, takut dengan ancaman azab Allah. Dalam masa yang sama, jangan buang perasaan raja, cuma perlu rendahkan sikit. Sebab kalau orang kaya, duit banyak, dia terlampau tinggi sifat raja dia akan belanja pada jalan riba, pada jalan judi. Dia kata apa masalah, Tuhan Maha Pengampun, anytime aku boleh minta ampun kat Tuhan. Tu tak kena. Dia kena rendahkan sikit sifat raja dia akan tinggikan sikit sifat khauf dia. Dia jangan buang sifat khauf, sifat raja. Sebab kalau buang sifat raja akan jadi khawarij lah. Manhaj khawarij, siapa buat dosa, kafir. Tak ada langsung pengampunan Tuhan. Kalau dia buang khauf, dia akan jadi murji'ah lah. Amalan ni tak ada kena-mengena pun dengan iman. Iman tinggi walaupun tengah berzina, iman 100%. Kita pun pelik kerana dia terlalu mengharap keampunan Tuhan. Dia lupa Tuhan juga ada azab. Tu bahaya. Jadi sebab tu kita orang Muslim kena seimbangkan. Kalau tengah banyak harta, tinggikan sikit khauf. Kena takut sikit, supaya dia berhati-hati dia nak belanjakan kat mana. Tapi kalau dia nak mati dah, dah nazak dah ni, dah berada dalam sakaratul maut, dia kena tinggikan sifat raja, kerana masa tu bukan lagi masa untuk beramal. Dia kena mengharapkan keampunan Tuhan untuk dia. Dia tak larat dah nak beramal. Dia tak boleh tinggikan sifat khauf, tak boleh putus harapan dengan Tuhan. Kena berharap selalu kepada Tuhan, sangka baik dengan Tuhan. Sebab tu Nabi sebut daripada Jabir, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalath yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum 3 hari sebelum Nabi wafat. Mana Jabir tahu? Jabir riwayat hadis ni lepas Nabi wafat lah. Bukan maknanya Nabi sebut hari ni tu kata 3 hari sebelum Nabi wafat. Mana dia nak tahu 3 hari lepas tu Nabi nak wafat? Maknanya dia dengar tu, dia riwayat hadis ni pada anak murid dia lepas Nabi wafat. 3 hari sebelum Nabi wafat, aku dengar Nabi sebut, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang daripada kamu mati melainkan dia berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka ni maksud dia, dia kena optimis yang Allah Ta'ala akan ampun dia. Dia kena sangka baik, Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada azab. Dan dia kena taubat sungguh-sungguh. Dia tak boleh rasa, aku ni nak mati dah, amal apa pun aku tak buat, habislah aku. Jangan. Masih lagi ada ruang untuk taubat. Taubat. Masih lagi ada ruang untuk taubat, maka taubat. Walaupun berada dalam sakarat. Ini yang maksud Nabi yuhsinudz dhanna billah. Berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Okey, masa pun dah habis.